sama macam engkau. Nabi Musa umur panjang, Nabi Muhammad umur panjang. Nabi Musa umur lebih kurang 120, Nabi Muhammad lebih kurang 60. Sedangkan Nabi Isa 33 dah diangkat ke langit. Nabi Musa pemimpin besar, Nabi Muhammad pemimpin besar. Nabi Isa dia tak sempat nak pimpin orang besar pun. Dia pimpinlah sahabat dia 12 orang tadi. Jadi perkataan Tuhan kepada Nabi Musa ni sebenarnya cerita tentang siapa? Nabi Muhammad ke Yesus? Cerita tentang Nabi Muhammad. Kata Tuhan, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dalam mulut orang tu tadi, iaitu Nabi Muhammad, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Sebab tu dalam Quran ada banyak qul, katakanlah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Banyak qul. Inilah dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Allah perintahkan Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Katalah, perintah Tuhan. Kamu Muhammad cakap, Tuhan tu satu. Yang mana ada qul tu semua perintah Tuhan supaya Nabi Muhammad cakap. Kena tak dengan ayat Bible ni? Memang kena. Amaran Tuhan, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi nama aku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Siapa bila Nabi itu datang nanti, kalau siapa tak mau ikut Nabi ni nanti, siap, aku akan tuntut tanggungjawab ni di akhirat nanti. Tuhan dah perintah macam tu. Maksudnya orang Kristian, orang Yahudi, mereka dah kenal Nabi Muhammad, mereka pun tahu ayat-ayat ni berada dalam kitab mereka. Mereka memang kena ikut Islam. Agama Kristian dengan agama Yahudi ni sepatutnya tak ada orang. Mereka ni masuk Islam dah sepatutnya. Tapi atas kepentingan lah mereka tak mau mengaku. Okay, bukti yang terakhir. Bukti ni sebenarnya banyak. Nak sesuaikan dengan masa kuliah kita ni, saya buat 9 bukti. Okay, bukti terakhir, Yesaya. Okay, Nabi Yesaya menulis dalam perjanjian lama. Okay. Jadi Nabi Yesaya ni dia sudah ramalkan Nabi Muhammad akan datang. Jadi dalam kitab-kitab terdahulu yang ada pada Nabi Bani Israel, semua Nabi-Nabi ni duk cerita akan datang Nabi akhir zaman nama Muhammad. Semua bakat duk cerita. Apa kata Nabi Yesaya? Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut. Tuhan memberkatkan satu tempat, iaitu padang gurun di tepi laut. Di mana tempat padang gurun di tepi laut ni? Bila kita kaji rupanya semenanjung tanah Arab. Maksudnya Tuhan memberkati semenanjung tanah Arab. Seperti puting beliung mendeting lewat di tanah Najd. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada aku, kata Nabi Yesaya. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Maksudnya kamu, kaum Bani Israel ni, kena tunggu kehadiran orang-orang tertentu. Maksudnya hendaklah kamu sentiasa menunggu dan memerhati. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukan. Apabila dilihatnya pasangan orang berkuda. Siapa dia orang berkuda? Iaitu kedatangan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mereka ni semua jenis orang berkuda. Lepas orang berkuda akan datang satu pasukan, iaitu pasukan Kaldai. Orang naik Kaldai. Siapa yang naik Kaldai? Nabi Isa, Yesus. Yesus memang dia menunggang Kaldai. Dia tak menunggang kuda macam Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Dia menunggang Kaldai. Lepas pasukan Kaldai akan datang pasukan lain pula, iaitu pasukan unta. Siapa dia yang bawa pasukan unta? Itulah Nabi Muhammad. Jadi bila cerita macam ni, orang-orang yang tak setuju, iaitu orang Bani Israel tak setuju dengan cerita Nabi Muhammad ni, dia tak sempat nak padam. Sebab cerita tentang orang naik kuda, orang naik Kaldai, orang naik unta. Dia berkata tak apalah, biarlah ayat ni, saya tak padam. Rupanya ayat-ayat ni menceritakan tentang Nabi Muhammad. Cerita tentang Nabi Muhammad. Bila datang pasukan unta ni, haruslah diperhatikan sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Okay, ayat 21-13. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Arabia ni apa? Tanah Arab. Tuhan memberkati tanah Arab. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan. Wahai penduduk tanah Tema.
Tema ni apa? Madinah. Wahai penduduk Madinah, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang-orang pelarian dengan roti. Ini cerita apa ni? Cerita hijrah. Cerita hijrah pun ada dalam Bible. Mereka tak sempat nak buat. Dia pesan kepada orang Madinah, sambutlah orang-orang yang melarikan diri itu dengan air, dengan roti. Iaitu kaum muhajirin yang datang daripada Mekah, lari daripada cengkaman zalim Quraisy, lari ke Madinah, hijrah. Orang Madinah pula sambut. Dah cerita dah rupanya dalam Bible. Sebab apa orang-orang tu lari? Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Ini semua nak cerita tentang penindasan orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy kepada orang-orang Islam. Sebab itu mereka terpaksa berhijrah ke Madinah. Sebab beginilah firman Tuhan kepada aku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan hadir. Kedar ni siapa? Kedar ni salah seorang daripada anak cucu Nabi Ismail. Daripada Kedar ni lah lahirnya keturunan Quraisy, lahirnya Nabi Muhammad. Jadi Tuhan bagi tahu dekat Nabi Yesaya, setahun lepas hijrah tu nanti, orang-orang Quraisy Mekah ni, mereka ni akan kalah. Akan kalah. Sebab apa kalah? Kita ingat perang Badar. Setahun lepas daripada hijrah, berlaku perang Badar. Dan dalam perang Badar ni, orang Madinah menang, orang musyrik Quraisy Mekah kalah. Memang betul lah, setahun lepas tu dah diceritakan dalam Bible. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah, perkasa dari Bani Kedar, iaitu orang Quraisy ni,